Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda yang tetap setia menantikan Sembang Santai Roti Bakar Kopi Tarik pada hari ini, edisi 7 Oktober 2021. Pastinya yang kita setiap hari kita menampilkan ahli panel dan juga tajuk-tajuk menarik. Apa tajuk menarik hari ini? Jangan lupa kita saksikan selepas ini. Jangan ke mana. Bersatu, memerah keringat, memperjuang ekonomi Muslim. Powering Al-Quranic Generation. Melestarikan ilmu Al-Quran, mengharmonikan ketakwaan. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi Mufas. Ya saudara, Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali dalam Sembang Santai Roti Bakar Kopi Tarik pada pagi ini. Baiklah, untuk makluman anda semua, program ini adalah anjuran Akademi Tahfiz Al-Islah, Islah Movement, Air Telaga, Haifaz, Yayasan Al-Insan, Komisi Islamik Digital dan Pertubuhan Sayang Al-Quran. Pastinya dengan kerjasama Kelab Datuk Perdana Antarabangsa atau Kepentas dan dihangatkan oleh Mantap Syekh Channel. Untuk makluman anda pada hari ini, kita menampilkan iaitu Encik Fairuz dari Planetarium Negara. Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Fairuz. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat hari ini. DJ Riz, apa khabar? Alhamdulillah sihat-sihat juga hendaknya. Kepada warga Planetarium Negara yang mungkin sedang menyaksikan rancangan ini juga diucapkan selamat bertugas, dan kepada rakan-rakan kita di luar sana, anda boleh saksikan rancangan ini di siaran Kardot Clan, di FB page Kardot Clan, di FB page Akademi Tahfiz Al-Islah HQ, di FB page Convention Islamic Digital dan juga di FB page Mantap Share. Pastinya selepas ini saya juga akan kongsikan di FB page Kepentas dan lain-lain grup dan juga page yang lain-lain. InsyaAllah kita akan kongsi kepada rakan-rakan di luar sana. Diharap anda dapat like, komen dan juga share. Dan tetamu kita pada hari ini pastinya Cik Fairuz akan membincangkan mengenai tajuk Big Bang Astronomy. Pasti ada sesuatu yang menarik bila cakap pasal Big Bang Astronomy ni. Tapi apa kata kita dengarkan informasi apakah itu Planetarium Negara. Silakan Cik Fairuz. Terima kasih DJ. Bila disebut planetarium itu, lupakan sebentar pasal negara itu. Planetarium itu ialah panggung angkasa. Jadi kalau bahasa mudah dia ialah satu panggung untuk kita menyaksikan angkasa lepas. Jadi kalau kita nak tengok tentang bagaimana pergerakan bintang, planet dan sebagainya, datanglah ke planetarium. Memang kami menyaksikan pertunjukan tersebut. Selain daripada itu, di Planetarium Negara di Lake Garden ni, dekat dengan Masjid Negara ni, kami juga kalau tidak ada COVID ni lah, sekarang ni tutup sebab PKP, kita boleh tengok filem-filem angkasa tentang aktiviti matahari, penerokaan ke angkasa lepas. Dan selain daripada itu, di Planetarium Negara ini juga kami menyediakan galeri pameran untuk mereka memahami dan melihat dan menyentuh sendiri seperti roket dan melihat bagaimana planet-planet itu bergerak dan berfungsi. Jadi secara umumnya Planetarium Negara ini adalah tempat untuk nak belajar pasal sains angkasa lah ataupun astronomi. Itu dia mengenai info ringkas mengenai itu. Apa itu Planetarium Negara yang terletak berhampiran dengan Masjid Negara Kuala Lumpur, di mana agensi ini adalah di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun MOSTI. Baiklah,
Selalunya Encik Fairuz orang selalu menganggap astronomi ni dan sains angkasa ialah subjek berat dan hanya untuk ahli sains saja. Jadi bagaimana cara untuk kita menangkis stigma ni? Silakan. Kalau astronomi itu ialah satu bidang kajian langit ataupun kajian angkasa lepas, bintang dan sebagainya. Jadi perkara asas untuk nak tengok dan faham bintang ialah tengok je dengan mata kasar kita. Lagi lama kita tengok, lagilah kita lebih faham dia kan. Jadi itulah yang dibuat oleh datuk nenek moyang kita dahulu sebelum adanya fizik, matematik, semua teknologi ni kan. Mereka hanya memerhati dan menulis apa yang mereka lihat dan mereka juga mungkin rasa puas kot bila tengok langit tu mungkin boleh memberikan kedamaian dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia tidaklah susah dan perit sangat dengan matematik itu. Tetapi kalau kita ada minat dan kita rasa benda itu boleh memberi manfaat kepada kita, ianya akan mudah. Jadi selain daripada itu, astronomi ini juga dia juga ada kategori profesional. Itu yang mungkin ada menggunakan matematik dan sebagainya kan untuk pengiraan. Tetapi ianya juga ada satu lagi kategori astronomi, itu orang-orang yang berminat untuk mengambil foto. Jadi apa yang mereka perlu ada mungkin ialah satu handphone ataupun DSLR kamera dan dilekapkan di belakang teleskop itu dan mereka boleh mengambil foto dan menjadi ahli astronomi amateurs. Jadi itu ialah satu aktiviti yang saya rasa menyeronokkan, memberikan kepuasan yang mana mereka boleh mengabadikan objek-objek angkasa ni dalam digital screen dan sebagainya. Dan ada pelukis angkasa macam-macam. Jadi ia bergantung pada minat lah sebenarnya. Nak kata ianya susah, senang, ianya bergantung. Dan astronomi ini dikenali sebagai Queen of Knowledge. Maksudnya antara ilmu yang paling tua. Jadi dia telah digunakan oleh bukan setakat datuk nenek moyang kita, malah beratus beribu tahun dahulu untuk orang belayar, untuk orang bercucuk tanam. Jadi mereka hanya perhati dan menulis dan merekodkan. Jadi asasnya ialah mata kita. Dan dia ialah sains yang termurah dan paling mudah. Angkasa, kalau biologi ni kena pergi ke makmal, nak membelah tikus dan sebagainya. Kalau kimia pun nak kena pergi ke makmal kimia. Tetapi kalau astronomi ni, tunggu waktu malam, dongak kepala ke atas, lihat dan nikmati dan tulislah apa yang anda lihat. Jadi itu ialah asas astronomi yang basicnya ialah langit kita ni ialah kita punya makmal lah. Mungkin itu dulu. Itu dia. Sambil-sambil itu dapat melihat keindahan ciptaan Tuhan Subhanallah yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Itu dia juga sebagai dikatakan sebagai kita menghargai kepada alam ciptaan Allah yang keindahannya, yang apa yang nak kita tafsirkan sebagai satu yang di luar batasan kita sebenarnya. Hanya banyak keindahan-keindahan yang berada di langit yang tidak dapat kita tahu sepenuhnya, tapi melalui Planetarium Negara yang telah menterjemahkan secara ringkas, banyak dapat beri sedikit panduan kepada anda ataupun sedikit informasi kepada anda. Kerana merujuk pada Al-Quran itu sendiri telah menerangkan tentang kewujudan alam, bintang, matahari dan sebagainya. Tetapi untuk huraiannya mungkin boleh didapati di Planetarium Negara. InsyaAllah. Di Planetarium Negara, insyaAllah. Ya. Baiklah. Dan oleh sebab sekarang ni kami tutup untuk COVID, jadi banyak aktiviti pameran dan sebagainya kami terjemahkan ke dalam bentuk maya, virtual, online dan sebagainya lah. Jadi tidak putus hubungan kami dengan masyarakat. Yalah, sebab dalam keadaan pandemik ni, dalam keadaan terbatas, mereka tak dapat berpeluang pergi melawat ke Planetarium Negara, tapi melalui virtual banyak juga aktiviti dijalankan dari Planetarium Negara. Apakah antara aktivitinya yang sedang berlangsung sekarang, Encik Fairuz? Okey. So sekarang ini kami sedang meraihkan Minggu Angkasa Antarabangsa ataupun World Space Week. Dan Minggu Angkasa Antarabangsa ni ialah satu aktiviti yang bukan saja diraihkan disambut di Malaysia, tetapi ianya juga disambut di seluruh dunia.
ianya telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu dari 4 hingga 10 Oktober. Seluruh dunia akan menyambut dan meraikan Minggu Angkasa Sedunia ini. Jadi Minggu Angkasa Sedunia ini, kalau sedikit latar belakangnya DJ, mengapa dipilih 4 hingga 10 Oktober ialah kerana 4 Oktober ialah tarikh penting dalam sektor angkasa di mana satelit buatan manusia yang pertama iaitu Sputnik dari milik Rusia, milik USSR lah pada waktu itu dilancarkan. Jadi itu tahun 4 hari bulan 10 tahun 57 dilancarkan ke angkasa lepas. Jadi itu ialah monumen penting lah dalam penerokaan angkasa lepas. Dan yang kedua, tema untuk Minggu Angkasa Sedunia tahun ini ialah Women in Space. Jadi wanita di angkasa. Jadi kami di Planetarium Negara mengambil semangat atas moto tersebut. Kami juga melancarkan pameran maya yang kami panggil Sri Kandi Angkasa. Ianya ialah satu pameran yang mana kami menonjolkan 13 ahli astronomi wanita tempatan yang berjaya, yang setanding dengan astronomers di luar negara. Jadi dengan melawat ke portal Planetarium Negara ataupun Facebook Planetarium Negara ataupun secara lebih tepatnya ke www.srikandi.angkasa.com, maka kita boleh lihat siapakah mereka itu yang disebut yang 13 orang ahli astronomi Malaysia ini, apa yang mereka buat, apakah kejayaan dan sumbangan serta pencapaian mereka. Jadi itu ialah satu aktiviti besar lah kami nak kenalkan kepada rakyat Malaysia bahawa bukan sahaja lelaki tetapi wanita juga berjaya dalam bidang angkasa lepas. Instead di Malaysia ni terbalik sikit. Kalau di peringkat antarabangsa ramai astronomers ni ialah lelaki. Tetapi di Malaysia daripada 21 orang ahli astronomi profesional, 13-nya ialah wanita. Jadi hebat wanita-wanita Malaysia ini. Jadi kalau di peringkat antarabangsa mereka risau di manakah wanita-wanita ini digalakkan untuk masuk ke astronomi, tapi di Malaysia kami nak galakkan lebih ramai lelaki join astronomi. Jadi itu adalah satu aktiviti iaitu pameran Sri Kandi Angkasa. Dan ada banyak lagi aktiviti. Kami ada lebih kurang 15 aktiviti DJ Riz yang kami usahakan bersama dengan 12 rakan strategik NGO, universiti dan sebagainya. Mungkin saya stop dulu, mungkin kalau ada nak tanya next activity dan saya akan kongsi lagi nanti. Boleh. Kita akan paparkan juga gambar-gambar aktiviti silakan. Akan berlangsung sekarang. Kita akan paparkan juga gambar-gambar sebagai informasi kepada penonton kita. Dan pada yang sama, Encik Fairuz akan dapat terangkan sedikit gambar-gambar program-program yang dijalankan secara maya dari Planetarium Negara. Okey. So saya boleh terangkan ya DJ? Ya, silakan. Okey. Selain seperti saya sebut tadi, oleh sebab tahun ini kami nak tonjolkan peranan wanita. Jadi salah satu lagi aktiviti kami, ini juga nak menjawab soalan yang pertama tadi tu. Susah ke astronomi ni? Jadi kita juga di Malaysia ni kita ada space artist, iaitu yang pakai baju putih yang hujung, kalau saya melihat ni di hujung yang sebelah kiri yang hujungnya putih, bajunya putih itu, namanya ialah Syahira. Beliau ialah seorang guru bahasa Inggeris. Beliau bukannya ahli astronomi. Beliau ialah seorang guru bahasa Inggeris tetapi mempunyai minat yang mendalam terhadap objek-objek angkasa dan beliau menyampaikan minat beliau itu secara seni lukis. Beliau melukis objek-objek seperti bulan, bintang, nebula, tempat bintang lahir dan sebagainya. Dan sebelah beliau ialah Puan Emma, founder kepada Dark Sky Malaysia, iaitu satu NGO yang memperjuangkan supaya marilah kita bersama-sama melindungi langit malam kita daripada tercemar. Ini juga satu topik yang menarik, pencemaran malam yang menyebabkan orang-orang di Kuala Lumpur khususnya tak dapat melihat bintang berbanding orang-orang yang di pendalaman di Kedah dan sebagainya yang duduk di sawah yang tidak ada pencemaran cahaya, lampu limpah dan sebagainya. Mereka boleh melihat lebih banyak bintang, tetapi kita yang di Kuala Lumpur ni kita susah nak dapat lihat bintang sebab lampu limpah yang tinggi yang bercahaya ni menyuluh langit. Dan yang hujung sekali itu yang pakai tudung ada kombinasi warna merah itu adalah pengarah Planetarium Negara, Puan Hajah Hanita Bahari.
dan beliaulah yang ketua kami lah di sini. Jadi ketiga-tiga mereka akan membincangkan dalam satu webinar tentang bagaimanakah seni lukis angkasa ini boleh menjadi satu tools yang menarik untuk menarik orang-orang yang bukan sains khususnya untuk minat dalam bidang ini. Jadi ini ialah salah satu daripada aktiviti yang kami adakan, iaitu nama aktiviti itu ialah From Canvas to Cosmic. Maksudnya dari lukisan ke angkasa lepas. Jadi itu salah satu aktiviti, dan kami ada 2 webinar. Ini adalah satu bersama Malaysian Space Scientist dan ada lagi satu lagi DJ Dis. Dan ini adalah contoh-contoh foto yang mana kalau kita lihat dengan mata kasar takkan nampak beginilah. Dan kalau kita lihat dengan kamera pun tidak nampak sebegini, sebab ini ialah satu impression artis yang mana ia menggunakan objek astronomi yang sebenar, tetapi ia melukis menggunakan akrilik ataupun air dan sebagainya. Jadi ialah satu yang menarik kalau kita hiaskan dinding-dinding bilik kita ataupun buat desain batik dan sebagainya. Jadi seni-seni beginilah yang kami nak kongsi dengan rakyat Malaysia, bahawa astronomi ini bukan semata-mata berkisar kepada matematik, fizik dan sebagainya. Okey, ini satu lagi aktiviti lah. Dan selain daripada itu, pada malam ini juga kami mengadakan satu webinar yang bertajuk tentang bagaimana peranan guru dalam pendidikan sains angkasa. Jadi malam ini jam 8.30 malam, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke Facebook Planetarium Negara dan sebagainya untuk kita lihat webinar yang akan menceritakan bagaimana peranan guru dalam sains angkasa ini. Jadi itu antara aktiviti-aktivitinya lah. Selain daripada yang ditunjukkan di slide sekarang ni, kami juga mengadakan pertandingan TikTok Challenge, iaitu untuk rakyat Malaysia berpeluang untuk bercerita sains angkasa mengenai medium TikTok yang tengah trending sekarang ni lah. Jadi ia terbuka, temanya ialah Women in Space. Jadi banyak DJ Riz aktiviti kami ni yang terbuka pada umum, dan yang siapa-siapa saja boleh bercerita mengenai angkasa. Itulah matlamat kami. Oh, TikTok pun ada TikTok pun ada. Oh, ini contoh TikToknya. Tapi tema dia mestilah mengenai wanita di angkasa. Dan kami buat pertandingan ini sedang berjalan lah sekarang ni. Selain itu, kami juga nak tunjukkan cara hidup sihat, bahawa kalau angkasawan yang duduk di angkasa lepas yang tidak ada graviti itu pun kena senaman, dan ada cara senaman dia. Jadi pada 2 Oktober yang lepas, ini dah lepas lah, kami juga buat aktiviti pada pukul 8 pagi hari Sabtu yang lepas untuk cara bersenam seperti angkasawan di stesen angkasa antarabangsa. Jadi kami di planetarium ini sentiasa menekankan angkasa ni sebenarnya adalah satu cara hidup yang kita kena amalkan di lukisan, di pendidikan, senaman, waktu solat, semuanya ada panduannya. Dan untuk di RTM, setiap hari Rabu jam 10.30 malam kami ada 13 episod yang dikenali sebagai Cinta Alam Cakrawala. Jadi boleh tengok di RTM, ianya menceritakan balai cerap planetarium, fasiliti sains angkasa yang ada di Malaysia ini, dan program-programnya daripada astronomi, cuaca angkasa, teknologi dan aplikasi angkasa. Selain daripada itu, kami juga sekarang sedang sibuk dengan kejohanan roket kebangsaan peringkat sekolah menengah seluruh Malaysia. Tetapi kali ini kami terpaksa buat secara atas talian disebabkan pandemik dan sebagainya, dan ianya sedang berlangsung sekarang. Yang mana kita boleh lihat johan-johan untuk setiap negeri ini sedang berentak untuk menjadi johan kebangsaan, yang mana johan kebangsaan ini akan dibawa ke peringkat pertandingan Asia Pasifik di Hanoi pada bulan 11 ini. Jadi ini adalah satu contoh yang mana pelajar yang belajar fizik di sekolah, konsep tekanan, daya dan sebagainya, tujahan, maka mereka boleh mengaplikasikan dengan membina roket sendiri untuk memastikan roket mereka itu boleh menuju ke sasaran dengan tepat. Jadi begitulah DJ kami kaitkan aktiviti-aktiviti kami untuk menyokong pendidikan
di dalam kelas. Ya, banyaknya pelbagai acara telah diatur sempena Minggu Angkasa pada di Planetarium Negara. Jadi jangan lepaskan peluang di mana golongan daripada kanak-kanak, pelajar, remaja hingga dewasa berpeluang untuk menyertai program ini, dan juga ada maklumat mengenai webinar yang insyaAllah akan dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan anda untuk mengetahui lebih lanjut mengenai planetarium, mengenai angkasa dan juga planetarium negara. Baiklah, apa kata kita berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan lupa kita minum dulu roti bakar kopi tarik. Hari ini saya adalah Presiden Persatuan Seniman Malaysia. Hari ini saya bersama Alamak Mantap Share. Untuk pengetahuan korang semua, kalau boleh, kalau korang nak jadi streamer ke, ataupun korang nak jadi gamer, korang nak jadi apa saja, korang kena ingat yang kita perlu ingat pada Allah. Apa saja yang kita buat, hibur-hibur juga. Jadi amalan-amalan tentang Islam ni pun kita kena ada. Jadi dakwah dalam Islam melalui hiburan dan game ini sangat baik untuk korang. Jadi jangan lupa korang kena follow YouTube, Facebook, Instagram Alamak Mantap Share. Itu dia sahabat kita, saudara Z Zaidi, Presiden Seniman, yang ada sedikit promo mengenai Mantap Share. Kepada anda yang kami maklumkanlah kepada anda untuk like, komen dan juga share, serta jangan lupa like dan follow Mantap Share di FB page Mantap Share. Dan kita menampilkan tetamu kita iaitu Encik Fairuz dari Planetarium Negara yang akan membincangkan tajuk Big Bang Astronomi dan aktiviti yang terdapat secara maya di Planetarium Negara. Untuk makluman Encik Fairuz, rancangan kita ni dibarisi oleh, di balik tabirnya adalah dibarisi oleh anak-anak muda Mantap Share. Bila disebut alamak, sama-sama sebut Mantap Share, boleh? Kita beri sokongan kepada mereka dan kita ceritakan pagi ini. Baiklah. Alamak Mantap Share. Mantap Share. Kita buat cubaan kedua. Alamak Mantap Share. Terbaik juga pada Cik Fairuz dan juga warga kerja Planetarium Negara. Walaupun pandemik tapi tetap bertugas dan pastinya dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab, serta dapat menyampaikan informasi yang berguna kepada rakyat Malaysia khasnya. Baiklah, bila bercakap pasal mengenai Big Bang Astronomi ni Encik Fairuz, apakah sebenarnya Big Bang Astronomi ni? Mohon penjelasan dari Encik Fairuz, silakan. Big Bang ini ialah satu teori yang diusulkan oleh ahli astronomi ahli astronomers. Ianya adalah satu teori yang menyatakan bagaimana alam semesta kita terbentuk. Jadi secara teorinya alam semesta kita ini, kalau mengikut sainsnya, apabila berlakunya Big Bang, maka bermulalah ruang dan masa. Sebelum itu tidak ada ruang dan masa. Jadi kita kena faham sebelum ni, asas dia sains ini, apa yang dibuat oleh astronomi ini ialah untuk menerangkan proses bagaimana ianya berlaku. Jadi sekitar 14 bilion tahun dahulu berlakunya satu letupan ataupun letusan yang teramat besar yang tidak boleh kita bayangkan dalam fikiran kita, yang menyebabkan lahirnya galaksi dan alam semesta, dan impaknya sangat besar, iaitu bermulalah matahari dan kehidupan dan sebagainya. Jadi kami di Planetarium Negara ini juga mengambil semangat Big Bang ini, iaitu kami telah menggabungkan aktiviti kami supaya hasilnya ataupun impaknya memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Jadi kami telah menggabungkan 15 aktiviti kami yang bermula dari 27 Ogos yang lepas sehingga ke 31 Disember ini, supaya ianya aktiviti-aktiviti yang asalnya kecil ini digabungkan dan diharapkan ianya boleh juga memberikan satu letusan minda kepada rakyat Malaysia untuk memahami bahawa sains angkasa ini ialah berkaitan dengan anda, berkaitan dengan kehidupan anda sehari-harian.
Jadi itu maksud Big Bang itu dan mengapa kami mengambil spirit Big Bang itu, DJ. Jadi apakah antara aktiviti utama di bawah inisiatif Big Bang Astronomy ni, Encik Fairuz? Okey, salah satu teras dalam aktiviti Big Bang Astronomy ini ialah Minggu Angkasa Sedunia yang saya terangkan sebentar tadi. Tetapi selain daripada itu, kami juga mengadakan beberapa program lain. Contohnya tadi saya tertarik dalam penerangan video promo tadi yang menunjukkan bahawa hiburan juga boleh dijadikan satu medium pembelajaran. Kami di Planetarium Negara kami memanggil itu sebagai edutainment. Belajar dengan melalui cara berhibur dan tidaklah stres sangat. Jadi kami telah bangunkan satu permainan video local development Asteroid Hunters. Jadi kami nak ajar orang untuk nak kenal batu angkasa ni yang namanya asteroid melalui permainan video. Jadi boleh semua maklumat ni sebenarnya terdapat di Facebook Planetarium Negara. Jadi permainan video ini dia ialah satu permainan yang mana kita sedang mencari seorang warga negara wanita Malaysia sekarang ini, sebab temanya ialah woman juga. Kita nak cari seorang pilot wanita yang boleh menyelamatkan bumi kita daripada hentaman batuan angkasa yang mungkin boleh menyebabkan kemusnahan besar-besaran. Jadi pemandu kapal angkasa itu dia perlu tembak asteroid itu atau elak daripada dia terkena hentaman. Dalam proses dia bermain dan enjoy main game itu, dia juga akan diuji dengan kuis-kuis yang secara langsung akan memberikan kefahaman beliau secara sedar ataupun tidak sedar tentang astronomi, khususnya asteroid. Jadi itu ialah salah satu aktiviti yang bagi saya uniklah untuk menarik orang-orang muda untuk belajar angkasa melalui permainan digital. Yang kedua, kami juga mempunyai aktiviti untuk murid sekolah rendah. Tadi kita cakap sekolah menengah dan sebagainya. Aktivitinya ialah National Space Challenge yang yang akan kemuncaknya akan bermula pada 26 hari bulan Oktober ini. Ianya satu aktiviti untuk nak engage dengan murid-murid melalui aktiviti yang bersifat minds on, hands on dan sebagainya untuk mereka memahami sains angkasa ini seawal yang mungkin. Jadi itu ialah untuk sekolah rendah. Dan kami juga di Planetarium Negara mengadakan satu program baru yang akan bermula pada 6 hingga 28 November ini, iaitu Mars Challenge. Kita tahu bahawa dalam tahun ini saja kurang-kurangnya 3 probe daripada Amerika Syarikat, daripada United Arab Emirates dan daripada China telah mendarat di permukaan Marikh untuk mereka memahami permukaan Marikh itu dengan lebih mendalam. Jadi itu negara-negara maju. Bagaimana dengan kita di Malaysia? Jadi kami cuba untuk nak bawa pelajar-pelajar Malaysia ni, sekolah menengah ni, untuk dia orang faham bagaimana untuk menjadi saintis seperti yang dibuat oleh negara maju, iaitu probe tu kena ambil gambar, probe tu kena gali tanah, ambil sampel dan sebagainya. Jadi kami pun menyediakan satu orang kata landscape planet Marikh dekat bumi ni dengan ada roversnya sendiri, dan kami akan buka supaya pelajar-pelajar yang sama ada duduk di Sabah dan sebagainya boleh guna online untuk gerakkan rovers ini dan mengarahkan rovers ini untuk membuat satu misi saintifik. Nak ambil gambar ke, nak bergerak ke kiri kanan, elak daripada jatuh dalam kawah, and then nak gali, ambil sampel, nak bawa balik ke bumi dan sebagainya. Jadi itu adalah satu aktiviti yang memerlukan pelajar itu mempunyai imajinasi yang tinggi untuk mengawal satu rovers di Marikh. Itulah sebenarnya perasaan yang dialami oleh saintis. Dan Marikh ini dia memerlukan masa 8 bulan untuk kita nak sampai kerana sangat jauh. Bagaimana orang di bumi nak kawal robot itu, itulah kita akan buat. Jadi orang di Sabah, di Kelantan dan sebagainya boleh cuba kawal rovers yang kami akan letakkan di Kuala Lumpur ini, dan kami buat landscape dia warna orange supaya sama seperti permukaan Marikh. Jadi masuklah pertandingan ini, Mars Challenge 2021 untuk sekolah menengah. Dan kami juga tidak lupakan kepada orang-orang yang kurang upaya penglihatan, orang kurang upaya yang kerdil dan sebagainya. Kami mengadakan program yang dipanggil Space Insight Planetarium Golden Heart, iaitu satu program yang diperkenalkan oleh Planetarium Negara untuk
khususnya kepada mereka-mereka yang kurang berkeupayaan. Jadi kami di Planetarium Negara ini, kalau lihatlah aktiviti kami ini, kami cuba saya upaya sebaik mungkin untuk menjadi inklusif, melibatkan seluruh warga negara Malaysia daripada yang paling muda ke yang senior citizen, lelaki, wanita, orang kurang upaya dan sebagainya. Dan sudah tentulah kerjasama dengan semua NGO sangat diperlukan sebab kami ini berapa orang je dekat Kuala Lumpur ni. Saya tertarik dengan apa yang telah Cik Faiz sampaikan tadi mengenai untuk sampai ke Marib mengambil masa selama 8 bulan dan adakah ini seperti China yang telah pergi memang betul-betul ke sana China dah sampai ke bulan, tapi bulan ni dekat sikit lah daripada Marib. Dan misi seterusnya manusia ialah untuk mendaratkan manusia kembali di bulan, sebab last manusia pergi ke bulan ialah zaman Neil Armstrong dulu, kan, tahun 70-an tu. Tetapi selepas itu ada gap yang panjang sehingga hari ini manusia tidak ke bulan. Jadi misi seterusnya ialah untuk nak mendaratkan manusia di bulan, tetapi yang lebih mengujakan apabila robot telah berjaya didaratkan di planet Marikh yang robot, maka insya-Allah dengan izin Tuhan satu masa yang tidak lama lagi manusia akan mendarat di permukaan Marikh, dan di Marikh itu umpamanya dia mempunyai 2 bulan. Kita kat bumi ni 1 je bulan kita. Jadi senang untuk kita nak tentukan awal Ramadan. Tetapi kalau ada 2 bulan, bulan yang mana nak jadikan panduan? Bagaimana hukum agama kita pada waktu itu? Dan bagaimana nak solat kita di bumi, kita solat, kita ikut arah kiblat Kaabah. Tapi mungkinkah mereka yang berada di Marikh nanti, dan kalau ianya ialah seorang angkasawan Islam, tidak kira di mana berada pun dia kena mengerjakan semua ibadat wajib fardu ain ni. Jadi mungkin arahnya ke bumi ke macam mana. Jadi ini menunjukkan teknologi panduan-panduan ibadah yang dia kena selari ataupun kena ke depan. Sebelum orang pergi, kita dah kena ready dah benda-benda begitu. Dan dia ni satu yang menarik sebab Marikh ni adalah satu planet yang tak sesuai pun untuk dihuni, kerana yang pertama udaranya bukan oksigen, jadi kita tak boleh keluar macam ni. Dan kalau kita keluar dalam keadaan macam ni, nanti darah akan mungkin memancut keluar daripada badan kita sebab tekanan ni tak sama. Macam kita kalau cuba menyelam di dasar laut pun kita rasa tekanan dekat telinga kan. Tetapi di permukaan Marikh tekanan dia rendah. Jadi banyak sains yang perlu berlaku untuk sebelum manusia mendarat di permukaan Marikh itu. InsyaAllah akan berlaku. Banyak kajian perlu dilakukan untuk menjalankan misinya. Pastinya memerlukan bajet yang agak besar kerana kita sendiri maklum untuk sampai ke sana pun jauh dan memang masa yang lama. Mungkin pergi balik dia, balik-balik tengok anak-anak pun dah tua, kita muda lagi. Boleh macam tu. Adakah perkara itu boleh berlaku? So, ataupun seiring dengan kita punya umur, seiring dengan masa perjalanan. Kadang kita tengok bila kita tengok dalam movie dekat TV tu, kadang ada benda yang dibesar-besarkan lah, yang ditambah-tambahkan. Tetapi secara relatifnya Marikh ni dekat dengan bumi. Walaupun ambil masa 8 bulan, bagi ahli astronomi dia dekat. Yang ditunjukkan dekat TV tu yang menyebabkan kalau kita pergi ke angkasa lepas umur 15 tahun, kalau kita balik ke bumi, kawan-kawan kita yang dulu umur 15 tahun dah jadi 60 tahun, kita masih jadi 20 tahun. Itu sebenarnya mereka mengembara ke bintang. Dan kita tahu bintang yang paling dekat dengan kita pun ialah Proxima Centauri, iaitu mengambil masa 4.2 tahun cahaya. Tahun cahaya tau, dia dah tak pakai tahun macam kita 365 hari ni. Tahun cahaya ni bermaksud kita tahu cahaya ni dalam masa 1 minit, dalam masa 8 minit dia boleh bergerak sejauh 150 juta kilometer. Jadi nak tunjukkan bahawa 4.2 tahun cahaya itu sangat jauh lah sebenarnya. Maksudnya kalau kita ada satu kereta Proton Saga yang boleh bergerak selaju cahaya, dia mengambil masa 4 tahun untuk sampai. Itu kalau laju cahaya. Yang pergi ke planet Marikh ni mengambil masa 8 bulan ni sebab dia menggunakan sekarang tak ada lagi teknologi yang boleh mencapai kelajuan cahaya. Kelajuan dia masih lagi kelajuan roket, iaitu 20,000 km dalam masa 1 jam macam tu. Kan? Jadi dia masih lagi perlahan. Jadi kalau dia pergi ke jauh dan boleh bergerak dengan kelajuan cahaya, maka dia boleh mengatasi paradok masa itu, dan itulah yang menyebabkan ada perbezaan waktu, perbezaan umur dan sebagainya apabila beliau balik ke bumi, kerana kita telah bergerak
tetapi beliau bergerak dengan sistem masa yang berbeza. Agak rumit juga untuk ceritakan tentang matematiknya di sini. Tetapi untuk itu berlaku, ya mesti boleh bergerak dengan kelajuan cahaya. Dan teknologi itu tidak berlaku lagi. Setakat ni yang kita tahu paling laju ialah cahaya matahari lah. Cahaya lah. Dan masih belum ada lagi teknologi yang boleh mengatasi itu. Itu dia. Bercerita mengenai Kasih Lepas ni memang amat menarik sebenarnya. Kerana kalau kita tengok dalam filem macam-macam lah yang ada. Saya tak langsung kalau nak ikutkan, rasa-rasa kita macam tengok macam betul pula, macam real lah. Ada apa, makhluk asing, UFO. Jadi nak tanyalah kepada Cik Fairuz ni, yang lama di Planetarium Negara, yang ada balai cerap yang boleh buka kubah atas tu untuk kita tengok langit tu. Kalau saya tengok tu ada, boleh nampak ke? UFO ke apa ke ada ke? Sebelum pergi sentuh UFO tadi sebut menarik tentang filem ni kan. Filem-filem yang ditunjukkan di Hollywood, contohnya cerita Armageddon lah. Kan kalau dia popular kan, Armageddon tu yang tunjukkan batuan angkasa datang boleh hentam bumi menyebabkan bumi musnah. Itu ialah satu skrip yang ditulis oleh ahli-ahli akademik ataupun astronomers di Amerika Syarikat. Dia ialah kerisauan saintis. Cuma itu pernah berlaku, kepupusan dinosaur, dan ianya boleh berlaku lagi. Jadi ianya nak menunjukkan bahawa bumi kita ni alhamdulillah lah sentiasa dilindungi oleh Tuhan lah. Sebenarnya sangat fragile. Kan banyak batuan angkasa yang datang tapi tidak kena kat bumi, kita miss. Kalau datang ke bumi, apa yang kita nak buat? Batuan itu bukannya sebesar batuan kita boleh pegang. Bayangkan satu batuan sebesar bandar Kuala Lumpur. Dengan kelajuan yang Masya Allah tak boleh kita nak bayangkan. Batu sebesar Kuala Lumpur ni hentam kita. Hancur bumi. Kan? Jadi benda tu susah kita nak bayangkan. Tapi para saintis cuba membayangkan seperti dalam filem Armageddon itu. Dan itu sebab salah satu daripada motivasi ahli astronomi ni, mengapa mereka mengkaji objek angkasa, sebenarnya sebab nak melindungi bumi. Bila kita faham angkasa, kita faham asteroid, kita faham laluan dia, maka kita lebih mudah untuk mengelakkan bencana itu berlaku secara tiba-tiba lah. Jadi itunya. Dan untuk nak menjawab soalan UFO, unidentifying flying object kan. Objek terbang yang kita tak kenal pasti, kita panggil UFO. Kalau kita keluar dari DJ, kalau keluar dari bilik tu nampak benda yang tak pasti, boleh panggil dia UFO. Jadi bagi saintis, kami tidaklah berfokus pada kajian UFO, tetapi kajian yang dipanggil SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Ada tak makhluk hidup selain daripada yang duduk kat bumi ni? Dan makhluk hidup tu bukanlah kami nak cari yang orang yang hijau, telinga besar, mata besar macam cerita ET ataupun alien tu. Tapi sekarang ni saintis sedang memfokuskan bidang kajian astrobiology contohnya, untuk mengkaji ada tak hidupan single organism ataupun organisme mudah yang boleh hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Sebab kita tahu contohnya planet Marikh ni suhunya pada waktu siang sekalipun ialah secara puratanya negatif 230 darjah Celsius. Sangat-sangat sejuk waktu siang dia. Yang ada matahari tu pun, sebab dia sangat jauh daripada matahari kita. Tetapi tidak mengejutkan apabila kita mengkaji di Tasik Vostok, Rusia, salah satu lokasi yang sejuk di Siberia, bahawa di tempat yang ekstrim sejuk itu pun ada juga kehidupan boleh hidup. Jadi kalau ada kehidupan yang boleh hidup di suasana ekstrim di Tasik Vostok itu, mungkinkah ada kehidupan juga boleh hidup di planet Marikh di permukaannya yang sejuk ataupun di bawah permukaan planet Marikh yang jauh lebih sejuk? Jadi kita tak tahu. Jadi itu yang saintis sedang cari. Dan kalau kita pergi ke planet Venus, iaitu jiran kita yang sebelah, jiran kita ada dua lah, sebelah kiri, sebelah kanan, senang nak bayangkan begitu. Yang jauh sikit daripada matahari, Marikh. Jiran kita yang dekat sikit dengan matahari ialah Venus ataupun Kejora dalam bahasa Melayu. Kejora ini adalah satu planet yang panas, yang paling panas sebab kesan rumah hijau dan sebagainya. Dan panasnya itu tidak terbayangkanlah oleh manusia di bumi, tidak mustahil kita boleh survive. Tetapi yang mengejutkan juga, terdapat juga mikroorganisma yang hidup di lava-lava gunung berapi, di lohong-lohong yang keluarnya lava tu. Jadi kalau ada mikroorganisma yang boleh hidup di suhu yang ekstrim panas, tidak mustahil juga untuk kehidupan berlaku di planet lain. Jadi itu yang saintis sedang kaji. Ada tak kemungkinan wujudnya kehidupan begitu? Tetapi sebelum itu,
syarat untuk hidup bagi saintis kita di bumi ni, sebab kita masih pegang bumi kita sebagai rujukan kita, ada tak air? Kalaulah ada planet yang ada air, Masya Allah, itu adalah satu penemuan yang besar, yang akan, sebab air ialah punca kehidupan. Kita faham begitulah di bumi kan. Kalau di bumi ni, kalau ada air, dia adalah punca kehidupan. Jadi itulah bidang-bidang yang sedang dilihat oleh ahli astronomi, itu bidang kajian ahli astrobiology. Sebelum kita nak encounter apa yang dipanggil orang yang hijau-hijau besar-besar tu lah. Jadi kita fokus kepada microorganism dulu. Virus in space, microbe in space dan sebagainya. Itu dia. Satu penjelasan dari Cik Fairuz yang menarik mengenai angkasa lepas. Dan apa kata kita berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana, teruskan menonton Roti Bakar Kopi Tarik. Anugerah terindah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kedua ibu bapa. Sudah pastinya kita ingin memberikan pelajaran yang terbaik kepada anak-anak kita, khususnya di dalam bidang Al-Quran. Jadi, kami di Akademi Tahfiz Ma'had Hayatul Muslim ingin membuka peluang kepada ibu bapa di luar sana untuk menghantar anak-anak anda belajar Al-Quran sambil mempelajari ilmu akademik, Pratahfiz, Iqra dan juga Asas Usahawan. Kami membuka peluang kepada pelajar lelaki berusia 7 hingga 15 tahun untuk bersama dengan kami menghafaz Al-Quran, dan kami mengutamakan kepada golongan asnaf fakir miskin, anak yatim dan juga golongan B40. Berbekalkan pengalaman 10 tahun di dalam bidang pengurusan tahfiz, insya-Allah kami akan berikan didikan yang terbaik kepada anak-anak anda, khususnya di dalam bidang menghafaz Al-Quran supaya dapat dijadikan bekal dunia dan akhirat. Kami juga menyeru kepada penderma-penderma di luar sana yang ingin membantu Akademi Tahfiz Ma'had Hayatul Muslim, boleh hubungi nombor yang tertera ataupun terus salurkan sumbangan anda di nombor akaun yang kami sediakan. Semoga beroleh pahala yang sebesar-besarnya, kebaikan dunia dan akhirat, rezeki yang melimpah ruah kepada anda semua. Ya, terima kasih kepada Da'i Azrin yang mengkongsikan Akademi Tahfiz Hayatul Muslim di bawah rangkaian Akademi Tahfiz Al-Islah, di mana sumbangan anda itu dapat terus kepada Akademi Tahfiz Al-Islah menjalankan aktiviti untuk anak-anak tahfiz, dan di mana pastinya memberi pendidikan tahfiz kepada anak-anak ini, ya. Kepada anak-anak inilah yang akan menjadi pemimpin, menjadi ulama satu hari nanti, yang akan mendoakan kita semua, dan insya-Allah pahala, insya-Allah sedekah atau infak yang anda berikan itu insya-Allah menjadi ganjaran pahala kita kita menuju ke jannah. Dan seperti yang kita sedia maklum kepada anda pada awal rancangan tadi, hari ini kami menampilkan tetamu istimewa dari Planetarium Negara, iaitu Encik Fairuz. Pada anda yang baru saja saksikan kami secara langsung hari ini, jangan lupa sekiranya anda ada sebarang komen ataupun soalan, anda boleh ajukan di ruang komen yang disediakan. Jangan lupa like, komen dan juga share. Baiklah Encik Fairuz, ya. Sejak pandemik ni, Planetarium Negara ditutup sejak 14 Oktober 2020 hingga sekarang masih belum dibuka, tapi program-program secara maya sudah pun dijalankan. Dan adakah juga pihak Planetarium Negara mengambil inisiatif untuk membuat visual tour mengenai Planetarium Negara itu sendiri? Kerana seperti yang saya sedia maklum bahawa banyak tempat-tempat menarik di kawasan sini, ya, di Planetarium Negara ni. Apa antara kawasan yang menarik di sini, Cik Planetarium, Cik Fairuz? Okey, pertama di Planetarium Negara kami memang menyediakan melawat secara maya untuk Planetarium Negara ni, memang ada. Jadi kalau pergi ke Facebook Planetarium Negara itu, just cuba cari Google Street View untuk Planetarium Negara. Jadi kita memang bawa pengunjung kita secara maya, secara tertib lah, maksudnya apa yang nak lihat dalam Planetarium Negara, ada apa penerangannya, memang kita memang dah ada benda tu. Jadi
dia hampir sama pengalaman tersebut. In fact, untuk ni mungkin dia lebih bagus sebab kalau kita datang planetarium pada waktu yang tak ada pandemik ni, orang masuk dan dia jalan sendiri tanpa ada penerangan, dia kena baca, dan bila baca ni ada yang faham, ada yang kurang faham dan sebagainya. Tapi semasa pandemik ni ada orang bercerita dalam bahasa mudah. Jadi saya rasa datang dulu secara maya, dan insya-Allah bila kerajaan mengizinkan untuk planetarium dibuka ni, dan datang balik sekali lagi untuk pegang pula, sebab bila secara maya ni dia tak boleh nak pegang. Tapi datang balik sekali lagi, tapi kali ni datang dengan ada ilmu di dada, berbeza tu saya rasa dengan first time datang baru nak masuk tak tahu kiri kanan apa semua, dengan datang secara maya dulu sekarang ini, dan nanti datang balik untuk rasa dan tengok sendiri dengan mata sendiri. Jadi itu ialah tentang di planetarium negara, dan planetarium negara ni dianya bukan saja berkisar tentang planetarium dan dalamannya saja, tetapi di luar planetarium negara ini juga kami mempunyai bahan-bahan pendidikan taman di luar planetarium negara, seperti kami mempunyai jam matahari merdeka, iaitu jam matahari yang dibina pada tahun 1957 1958 pada waktu kita kemerdekaan, dan diletakkan di stadium negara, Stadium Merdeka, dan sekarang dipindahkan ke planetarium, dan ianya satu bahan sejarah, bahan heritage yang mana kita boleh melihat waktu dengan menggunakan matahari sebagai panduannya, dan ianya ialah satu teknologi yang tepat dan kita boleh gunakan itu. Jadi kita ada jam matahari, dan kita juga ada apa orang panggil model balai cerap purba, Jaising dan sebagainya juga berada di planetarium negara. Dan planetarium negara ni berada di Bukit Perdana ni, di Botanical Garden ni, dan sudah pasti jiran-jiran kami ni ialah muzium-muzium. So jadi kami ada taman burung, kami juga ada Memorial Tun Razak, Muzium Negara, Taman Rama-Rama, Muzium Polis, Muzium Kesenian Islam dan sebagainya. Jadi kalau datang ke kawasan Bukit Perdana ni, ini adalah satu kawasan taman yang dipenuhi dengan pelbagai institusi, muzium dan sebagainya untuk kita relax. Parking kereta di satu tempat je, dah boleh jalan je dan enjoy dia sendiri. Jadi jemputlah datang ke planetarium negara dan sekitarnya apabila dibuka nantilah. Sekarang ni tak buka lagi. Most of the places pun tak buka lagi. Kita paparkan Facebook planetarium negara, kita paparkan Facebook yang dapat kita kongsikan kepada para penonton kita dan juga pelajar-pelajar tahfiz nanti. Di mana untuk carian Facebook Planetarium Negara, visual tour tadi ada di sana, dah boleh saksikan. Itu dia Facebook. Betul, ya. Okay. Apa yang ada di Facebook kita cuba saksikan apa yang ada. Itu dia penerangan di atas nampaknya. Ini pemakluman, dan kalau lihat pemakluman itu tuan ya, dan foto planetarium tu daripada atas, kita sebenarnya planetarium ni dia berbentuk kunci. Foto di atas, atas sekali. Cuba naik atas sekali kan. Ni. Atas. Okey, kalau tengok gambar yang di sebelah makluman tu, dan kalau tengok daripada atas yang ini yang dah tunjuk ni, planetarium ni sebenarnya berbentuk kunci. Kan dia ialah berbentuk kunci. Jadi simboliknya planetarium ni ialah kunci ke angkasa lepas. Dan kami juga ada satu pameran yang menarik, iaitu Spaceport. Dia ialah satu simulator. Kita boleh macam kita masuk dalam tu, dan nanti dia akan bergoyang ke kiri ke kanan macam kapal angkasa lah yang sedang bergerak dengan lajunya ke angkasa lepas. Jadi datanglah untuk rasai pengalaman naik kapal angkasa di planetarium negara. Okay, boleh scroll down untuk tengok ya. Okay, right. Ini makluman tentang astronomi. Ini yang saya sebut tadi, Women in Space. Jadi kalau masuk ke dalam website-nya tu, kita akan dapat lihat tentang sumbangan ahli astronomi wanita, dan kita boleh lihatlah aktiviti-aktiviti yang memang ada di planetarium kat situ, TikTok challenge dan sebagainya. Cuba turun bawah lagi. Dan kami juga mengadakan quiz kalau naik atas tadi, quiz. Jadi kalau dekat ni join je quiz kami ni, dapat hadiah-hadiahnya menarik juga. So jadi dia sentiasa je daripada 6 hingga 10 ni sentiasa ada je quiz. Jadi kena selalu follow Facebook Planetarium Negara. So ini cara yang simple lah untuk kita belajar astronomi. Turun bawah sikit tuan.
Okey, ini semalam contohnya yang Berhormat Menteri kami datang ke Planetarium Negara. Untuk beliau sendiri pun untuk merasai pengalaman. Ini jam matahari yang saya sebut tadi tu. Jadi kami tunjuk dekat Yang Berhormat Menteri kami sekarang dah pukul 11.30 tengah hari pada semalam tu lah. Jadi inilah yang dikatakan jam matahari merdeka. Ini adalah yang belakang Yang Berhormat Menteri dan KSU kami tu, itu adalah spaceport yang bergerak-gerak berpusing-pusing tu. Kita boleh tengok benda tu. Ini dalam teater angkasa kami, tempat untuk tengok wayang, ada 200 kerusi untuk lihat ke. Kalau tengok wayang kita tengok depannya, tapi kalau di dalam panggung wayang kami dia boleh tengok atas sekali. Okey, ini adalah satu ruangan untuk nak tunjukkan dekat aurora. Aurora ni adalah fenomena langit bercahaya disebabkan hentaman zarah daripada matahari, dan hanya berlaku di kutub utara dan kutub selatan bumi lah, tak berlaku di Malaysia. Ini pun menarik ni, kesan bumi, kesan daripada matahari. Cuba pergi ke cerita yang lain pula, tutup dulu ini. Okay. Ini yang saya beritahu tadi, pertandingan teknologi roket sedang berlangsung dekat Planetarium Negara ini. Jadi walaupun orang tak ramai, tapi meriah dekat online ni sekarang ni, dengan negeri-negeri bertanding untuk menjadi johan peringkat kebangsaan. Semalam kami ada webinar ni nak bincangkan dengan teleskop kecil ni apa yang kita boleh buat. Jadi itu semalam dah berlangsung webinar tersebut. Tadi. Dia terlalu laju. Yang tadi webinar semalam. Sikit lagi atas ni, sikit lagi. Yang ini. Kan bawah tu. Alright. So jadi semalam webinar ni kami nak bincangkan dengan teleskop kecil ni apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh tengok sebagainya. Itu semalam. Malam ni akan berlangsung satu lagi. Macam mana peranan cikgu-cikgu, guru-guru ni untuk nak mengajak sains angkasa. Sebab dengan mengadakan webinar ni kami nak bagi cikgu-cikgu boleh kongsi kepada semua cikgu di Malaysia bahawa sains angkasa boleh diajar dengan kos yang rendah tanpa perlukan teleskop, dengan mata kasar pun boleh buat berbagai aktiviti. Jadi itu antara contohnya lah. Dan kami ada sekarang ni poster kontes. Ni peringkat poster kontes ni, kalau johan ni juga akan mewakili Malaysia untuk ke peringkat antarabangsa. Jadi tarikh tutupnya 13 Oktober. So tak ada lagi masa ni untuk nak melukis. Cubalah berkarya adik-adik. Nampaknya meriah sekali kerana ada pelbagai atau cara telah banyak tu cara tu. Sebab beruntung kita buat temu bual ni dalam waktu ni, sebab Minggu Angkasa Sedunia ni memang kami kumpulkan semua aktiviti kami dalam minggu ni, dan Big Bang Astronomy ni juga. Jadi daripada 27 Ogos sampai ke 31 Disember ni memang banyak aktiviti kami, 15 aktiviti kami. Dan kita paparkan juga nama Cik Fairuz, nombor telefon, link laman web, FB, YouTube Planetarium Negara dan juga IG Planetarium Negara. Sekiranya anda ingin menghubungi dan ingin menyertai mana-mana pertandingan anjuran Planetarium Negara sempena tema angkasa lepas Women in Space pada tahun ini. Itu dia. Secara tertera nampaknya. Anda boleh hubungi Cik Fairuz seperti nombor yang tertera, dan juga anda boleh layari laman sesawang dan juga FB page, YouTube Planetarium Negara serta IG planetarium.negara. Jangan lepaskan peluang ini kerana pastinya ada hadiah menarik menanti anda untuk pertandingan-pertandingan untuk anak-anak, dan juga jangan lupa anda forwardkan rancangan ini kepada mereka. Anda maklumkan kepada mereka, kepada cikgu, maklumkan kepada pelajar-pelajar untuk jangan tinggalan untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang dijalankan sepanjang bulan Oktober hingga hujung tahun ni Cik Fairuz ya? Betul. Dari bulan Oktober hingga hujung tahun. Itu dia pelbagai program menarik yang telah dirancang oleh Planetarium Negara khas untuk rakyat Malaysia. Dan apa yang hendak Cik Fairuz sampaikan, adakah sudah mencapai sasaran dari segi penyertaan, ataupun apakah harapan dan juga apakah harapan Cik Fairuz untuk terus memberi pembedahan ilmu tentang angkasa lepas ini kepada rakyat Malaysia khasnya? Silakan. Okey. Untuk Big Bang Astronomy yang bermula 27 Ogos hingga 31 Disember ini, sasaran Planetarium Negara ialah untuk mencapai 1 juta engagement. Dan kami sedang berusaha keras untuk tujuan tersebut, tetapi kami yakin insya-Allah kami akan mencapai sasaran tersebut
iaitu 1 juta engagement. Tetapi on top of that, yang perkara yang paling penting sekali ialah kami sebenarnya untuk memberitahu kepada rakyat Malaysia bahawa sains angkasa ini ialah satu bidang yang penting dalam kehidupan kita seharian, bukan sahaja dahulu tetapi sekarang dan masa hadapan. Dan rakyat Malaysia diharapkan melalui aktiviti-aktiviti kami dapat memahami sains angkasa ini dan mengapa kerajaan perlu membuat pelaburan-pelaburan yang benefit, yang manfaatnya akan dinikmati bukan saja oleh kita tetapi anak cucu kita. Dan oleh itu sokonglah program angkasa negara. Sebab program-program angkasa ini sebenarnya sangat strategik, cuma dia tidaklah seperti kalau buat jambatan itu, bila siap jambatan dalam masa setahun terus boleh lalu jambatan itu, direct benefit. Tapi di angkasa ni kita tak nampak manfaat itu, tapi oleh sebab tak nampak tidak berarti dia tak ada. Dia datang dalam pelbagai bentuk yang kita tak perasan. Security kita, communication kita, kehidupan sosial kita, nak melindungi tanah air kita, nak melindungi bumi kita sebagai planet. Walaupun negara kita negara kecil, tapi kita tidak boleh bersikap tidak bertanggungjawab. Jadi peranan-peranan itu penting dan saya rasa semakin dengan banyak aktiviti kami, insya-Allah rakyat Malaysia akan mula faham tentang sains angkasa. Jadi itulah kami di Pentadbiran Negara ini nak mendidik, nak memahamkan orang awam tentang kepentingan sains angkasa. Itu dia sains angkasa. Jadi apakah potensi sains angkasa ni untuk kami yang berada di bumi ni? Apakah potensi? Jadi sains angkasa ataupun astronomi ni dia adalah satu bidang yang interdisiplin, multidisiplin. Jadi dia kalau fizik tu fizik lah, kalau maths tu maths lah. Tapi astronomi ni ialah kombinasi pelbagai bidang itu dan apabila kita menguasai pelbagai bidang itu, ia tentulah kalau orang itu belajar astronomi, dia memahami komputer, big data dan sebagainya, maka ia boleh menjadi pakar dalam bidang itu. Dan untuk nak pergi ke angkasa lepas, nak menjadi angkasawan, syaratnya bukanlah kena ada PhD dalam bidang astronomi ke apa semua. Syarat dia mesti sihat dan yang kedua mesti menjadi terbaik dalam bidang itu. Kita ada angkasawan yang merupakan seorang jurnalis, kita juga pernah ada angkasawan yang seorang guru, kan? Jadi nak menunjukkan semangat nak ke angkasa lepas ni, kalau orang tu nak jadi guru, jadilah guru yang terbaik. Kalau nak menjadi wartawan, jadilah wartawan yang terbaik. Dan apabila pergi ke angkasa lepas ni, dia sebenarnya ialah untuk memahami bumi kita dengan lebih baik. Kita sekarang berada di bumi, kita tak nampak bumi kita duduk dalam dia. Tapi bila kita ke angkasa lepas, kita akan nampak bumi kita ni, dan astronomi ini mengajar kita bagaimana bumi kita berinteraksi dengan matahari, bagaimana bumi kita ni berinteraksi dengan angkasa lepas. Jadi kalau kita faham tu, insya-Allah kita akan boleh jaga bumi kita dengan lebih baik. Dan kita tidak ada pilihan kedua sehingga setakat ni. Marih pun tak boleh duduk, orang tak menapi lagi pun. Jadi kita kena jaga bumi ni dan apakah nilai potensi tersebut. Saya pun tak boleh nak jawab berapa nilai harga bumi ni. Jadi kita jagalah bumi kita. Nak jaga bumi kita, kena kenali bumi kita dan kenali angkasa lepas ni. Ya, terima kasih kepada Encik Fairuz. Seperti kita sedia maklum, setiap pertemuan pasti ada pengakhirannya dan setiap pertemuan pasti ada perpisahannya. Itu dia. Setiap permulaan pasti ada pengakhirannya. Bagaimana dari sudut kacamata Planetarium Negara sendiri bahawa sekiranya alam semesta ini akan berakhir? Okey, pertama jawapannya wallahu alam. Bilakah tu kita pun tak tahu. Tetapi daripada segi sainsnya, kita tahu seperti yang disebut oleh DJ, setiap benda yang hidup pasti akan mati. Dan bumi kita ini sebenarnya di govern govern oleh matahari kita, iaitu satu butir bintang lah yang paling dekat dengan kita, matahari, 8 minit je jarak dia. So jadi matahari kita ni dia hidup dengan makanannya ialah hidrogen. Dia makan hidrogen, dia tukar jadi helium dan tenaga. 4.5 bilion tahun lagi, matahari kita akan kehabisan hidrogen di dalam terasnya. Maka dia tak boleh bakar hidrogen, tetapi dia masih lagi cuba nak hidup, maka dia akan bakar diri dia sendiri. Dia bakar helium, jadi dia akan mengembang. Matahari kita akan mengembang dan menjadi membesar sehingga orbitnya ataupun atmosfera matahari itu sehingga hampir dengan bumi, hampir dia dah telan pun planet kejora yang dan bumi pun dia dah hampir makan bumi itu.
Jadi pada waktu itu bila matahari kita sudah tidak mempunyai kekuatan daya graviti yang cukup untuk pegang planet ini, maka semua planet-planet ini akan bergoncang, hancur ataupun dah lari daripada ni kan, dan kita memang dah inilah. Dan itu ialah salah satu kemungkinan yang bagaimana bumi kita boleh hancur ataupun kiamat lah kalau dalam orang Islam ni. Yang keduanya juga, matahari kita ni dia sentiasa mengeluarkan radiasi berbahaya. Dan pada tahun 2023-2025 ialah waktu matahari kita aktif. Matahari kita aktif setiap 11 tahun dan dia telah berlaku daripada semenjak azali lagi sampai sekarang. Dan apabila keaktifan matahari ini, dulu kita hidup ni tidak bergantung sangat pada teknologi, jadi tak ada kesan sangat. Tapi kalau matahari kita ni, dia boleh merosakkan satelit, dia boleh mengganggu sistem komunikasi, dia boleh ganggu kita nak keluarkan duit dekat ATM kalau internet putus down dan sebagainya. Jadi kesan matahari kepada kita tu semakin lama dia semakin besar lah. Dan bila gangguan pada matahari berlaku, ia juga akan menyebabkan gangguan pada graviti bumi dan letupan-letupan gunung berapi dan sebagainya mungkin akan semakin aktif. Jadi secara sainsnya, kalau salah satu sebabnya, kalaulah matahari kita terganggu, bumi kita juga akan lebih terganggu. Yang kedua, kita tahu tadi bagaimana dinosaur itu pupus dan tak ada langsung, ialah kerana hentaman daripada batuan angkasa yang sangat besar, yang mungkin saiznya mungkin 50 km dan sebagainya. Jadi itu semua asalnya daripada angkasa lepas. Jadi daripada segi astronomi, itu antara dua faktor penting dululah yang saya nak kongsi. Hentaman daripada asteroid, yang keduanya ialah matahari itu sendiri. Itu dia mengenai apakah itu Big Bang astronomi dan juga aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh Planetarium Negara. Nampaknya di penghujung rancangan kita pada hari ini, saya DJ Riz Muhammad mengucapkan terima kasih kepada Encik Fairuz dari Planetarium Negara. InsyaAllah kita akan bersiaran di lain masa, Encik Fairuz, insyaAllah. InsyaAllah. Jemputlah bersiaran langsung dari Planetarium Negara satu hari nanti. Jemput InsyaAllah, sudah pastinya insyaAllah. Saya tertarik dengan lagu Sudiman Dahsyatnya. Dia kata, "Hei orang bumi semua, ku datang dari angkasa, ingin berbaik denganmu, tapi kau kaum bahaya." Rupanya ada lagu tentang makhluk asing daripada Allahyarham Datuk Sudiman Dahsyat. Saya teringat Planet Green Dragon. Itu dia. Baiklah, saya DJ Riz Muhammad dari Mata Syah Channel mengucapkan yang terbaik, mendoakan yang terbaik untuk Encik Fairuz serta warga kerja Planetarium Negara. Dan kepada anda yang saksikan kami juga terima kasih kerana banyak memberi sokongan pada kami. Jangan lupa like, komen dan juga share Mantap Syah Channel. Alamak, Mantap Syah. Sekali. Alamak. Mantap Syah. Okey, kita jumpa lagi. Sekian dari saya DJ Riz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Planetarium Negara terbaik. Bersatu, memerah keringat, memperjuang ekonomi Muslim. Powering Al-Quranic Generation. Melestarikan ilmu Al-Quran, mengharmonikan ketakwaan. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi mufas.